Allah Ta'ala bagi Nabi tengok peristiwa, dan taklah semua peristiwa tu sahih. Antara peristiwa yang tak sahih, apabila diceritakan Nabi SAW dikejar oleh Ifrit. Bisa dengar? Dulu ceramah dulu. Dia kejar Ifrit kejar Nabi kan. Kisah ini tidak sahih, sanad dia terputus. Kemudian ada cerita Nabi tengok orang perempuan dalam neraka, digantung payudara dia kan, kerana apa? Berzina kan. Itu juga tidak sahih. Dia terkeluar isi perut dia, makan isi perut dia sendiri. Yang tu palsu, tak sahih. Nabi tengok dunia tua. Nabi tengok dunia ni macam orang tua. Nabi tengok orang tua, tanya kat Jibril, siapa tu Jibril? Dia kata, tu dunia, dah tua dah. Yang tu pun palsu, tidak sahih. Kemudian Nabi nampak satu kaum, dia punya bibir dia tu macam bibir unta. Bibir unta kan besar kan, tebal. Lepas tu dia punya belah atas ni menutup hidung dia, menutup lubang hidung dia. Yang belah bawah ni pun sampai perut. Kemudian dipaksa masuk batu. Kemudian Nabi pun tanyalah. Nabi tanya, siapa tu? Batu tu batu daripada neraka, masuk kot mulut, keluar kot punggung. Nabi tanya, siapa tu? Ini adalah orang yang makan harta anak yatim secara zalim. Hadis ni terlalu dhaif, tak sahih. Terlalu dhaif, tidak sahih. Baik. Kemudian dikatakan Nabi nampak apa? Kaum yang mengetam gandum kan? Ketam tumbuh balik. Itu siapa dia? Orang yang infak fisabilillah kan? Ke bayar zakat? Saya tak ingat. Tapi sanad dia tidak sahih. Saya yang tak sahih saya tak apalah. Sebab tak sahih. Buat ganggu memori kan? Buat penuh memori card. Tidak sahih. Baik. Kemudian ada riwayat yang mengatakan Nabi nampak satu kaum yang perut dia tu besar macam rumah, sehingga kembung sampai orang Perak kata merening, nampak belah dalam penuh dengan ular. Nabi tanya Jibril, siapa tu? Itu adalah pemakan riba. Itu juga tidak sahih, didhaifkan oleh Syekh Arnaud dan juga Syekh Albani. Kisah itu tak sahih. Baik tuan, banyak tak sahih ni kan? Tapi bila kita kata tak sahih, bukanlah bermakna kita sokong perbuatan makan riba tu. Tak, makan harta anak yatim tu memanglah dosa. Kisah Nabi nampak tu tak sahih. Kisah malam tu tak sahih. Cerita haram benda-benda tu memang ada lah dalil yang lain. Baik. Kata ustaz, banyak sangat tak sahih ni. Ada tak yang sahih? Ada sahih. Ada yang sahih. Yang sahih ialah Nabi nampak satu kaum, dia punya kuku tu daripada tembaga, dia cakar muka dalam neraka. Riwayat Abu Daud. Nabi tanya, siapa tu Jibril? Mereka ini adalah orang yang suka mengumpat orang lain dan suka mencerca peribadi orang. Yang ni sahih. Okey. Ada lagi ni. Satu kaum yang dia ni lidah dia panjang dia potong. Bisa tak? Sahih tak? Ulama beza pendapat. Sebahagian kata hasan, sebahagian kata dhaif. Saya cenderung kepada pendapat yang kata dhaif. Yang betulnya selain daripada yang duk cakar-cakar tu, Nabi tengok masyitah tak sahih. Nabi tengok ni orang perempuan dalam neraka, bau dia busuk, mereka adalah kaki zina. Yang itu sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Begitu juga satu perempuan, satu kaum daripada kalangan wanita yang payudaranya dipatuk oleh ular. Nabi tanya Jibril, kenapa? Kerana mereka ini adalah orang yang tak memberi susu kepada anak.
tak beri susu pada anak. Maksudnya bukan maksud tak bagi breastfeeding semata-mata. Sebab zaman dulu breastfeeding lah kan. Maksudnya tak bagi susu sehingga budak tu kelaparan. Kalau dia tak bagi breastfeeding tapi dia bagi susu botol itu, tak kena lah. Maksudnya dia biarkan anak tu kelaparan. Dia tak bagi, dia seksa anak. Maka yang ni sahih. Okey, ini peristiwa-peristiwa yang mana kita selalu dengar dalam Isra' Mi'raj. Ada satu lagi kisah yang sangat glamour juga. Bila Nabi sampai kat Sidratul Muntaha, Nabi sampai je kat Sidratul Muntaha, tiba-tiba dibaca At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi pun sebut Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Bisa dengar? Ada kan? Penceramah duk sebutlah. Sahih tak? Tak tahu Ustaz, kami tak baca penceramah tu aja. Jadi kena tanya dia. Sebenarnya hadis itu tidak ada asal. Tak tahu dari mana dia orang ambil. Kerana tasyahud ni dia bukan masa tu. Tasyahud, riwayat tasyahud tak sebut pun, tak ada kaitan pun dengan Isra' Mi'raj. Tak ada kaitan pun dengan Isra' Mi'raj. Jadi kita kata kisah tu tak betul. Habis itu kalau kisah tu tak ada asal, Ustaz, macam mana tasyahud tu okey? Tapi kaitan tasyahud dengan kisah Isra' Mi'raj tak ada. Okey? Tapi nampak kisah tu memang dia reka bagus kan? Nabi sampai Sidratul Muntaha, at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat. Segala apa? Segala puji bagi Allah dan salat-salat juga untuk Allah dan juga kebaikan-kebaikan untuk Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera ke atas engkau wahai Nabi dan rahmat Allah dan keberkatan Allah. Nabi pun jawab, Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Salam sejahtera ke atas kami dan ke atas hamba-hamba Allah yang saleh. Nampak macam baguslah dia reka tu, tapi tak ada asal. Tasyahud okey, tapi kaitan tasyahud dengan kisah ni tidak ada asal. Bila Nabi naik ke Sidratul Muntaha, Nabi kata, wa iza waraquha ka'adhanil filah. Aku tengok daun yang ada di Sidratul Muntaha itu seperti telinga gajah. Wa iza samaruha qalqilal. Buah yang ada dalam Sidratul Muntaha itu juga macam labu besar. Macam qullah. Qullah ni bekas air yang besar. Itu dipanggil dua kolah. Air mustakmal kan dua kolah. Dia letak labu air tapi besar lah. Baik. Qala fama ahadun min khalqillah yastati'u ayyan ataha min husniha. Tidak ada satu orang pun hamba Allah yang boleh menyifatkan dia bagaimana cantiknya dia. Maksud Nabi kata cantik lah. Cantik dan tak ada satu orang pun yang boleh menggambarkan cantiknya tu. Maksud aku boleh cerita ni sekadar lah. Macam telinga gajah, macam buah dia macam labu air. Maksud Nabi kata itu yang aku boleh cerita, tapi cantik lagi sebenarnya.